Malam ni dia sangat kongsikan satu produk yang bakal masuk ke Atomic Mall Malaysia. Apakah salah satu masalah besar terutamanya rakyat Malaysia? Datang bersama bila kita makan terlampau banyak semua tu, iaitu masalah obesiti ataupun kita panggil gemuk. Statistik mengatakan bahawa dalam setiap 2 orang rakyat Malaysia ni pasti ada seorang tu ada masalah, tak banyak pun sikit, masalah obesiti ataupun kegemukan. Kenapa? Ada orang tu dia makan macam biasa juga, tapi tak gemuk. Tapi ada orang itu dia makan macam biasa juga, tapi makin gemuk. So, ini sebenarnya ada kaitan dengan sistem penghadaman ataupun kita panggil metabolism badan kita. Dan secara ringkasnya, badan kita ni ada 2 jenis enzim. Satu enzim tu untuk metabolism ataupun metabolic enzyme. Okey, di mana yang enzim ni fungsi dia lah untuk fungsi badan, membantu dalam proses sel-sel dalam badan kita. Okey, dan enzim yang kedua dipanggil enzim pencernaan. Enzim pencernaan ni pula akan memecahkan makanan kita makan. Contohnya, hari ni kalau saya biasa makan ayam goreng. Okey, ayam goreng ni, adakah ayam goreng ni dicerna terus oleh badan sebagai ayam goreng? Tak. Okey, kita kunyah dekat mulut, dia masuk dalam kita punya perut, dalam badan kita, dan di situlah dia akan dicernakan ataupun kita panggil dipotong kepada bahagian-bahagian kecil supaya dia boleh diserap oleh badan kita. Protein, right? Ada daging, sumber protein, dia pecah kepada protein. Okey, dan dia akan pecah kepada lemak, sebab ada lemak dekat ayam juga, paha ayam ni. Ada juga karbo, kalau kita makan nasi juga ada karbohidrat tu. Semua ni akan dipecahkan sebelum dia diserap oleh badan. So, badan kita ada 2 jenis enzim. Enzim metabolik untuk tindak balas kimia sel-sel badan kita, dan enzim untuk pencernaan yang khas untuk mencernakan kita punya makanan yang kita makan. So, apa yang berlaku kalau kita makan banyak? Okay. Kalau kita makan banyak, apa yang berlaku ialah kita punya enzim akan bertindak balas. Okay. Kalau kita punya enzim metabolik bagus, kita akan rasa badan kita sihat. Tapi kalau digestive enzim kita bagus, kita akan mudah rasa letih dan mengantuk, terutamanya lepas makan. Lepas makan malam, kita sepatutnya apa? Kita sepatutnya rasa bertenaga kan lepas makan. Tapi terbalik, lepas makan, mata dah nak mengantuk, nak tidur, letih. So itu tanda-tanda awal kita punya mungkin digestive enzyme atau enzim pencernaan badan kita itu kurang bagus. Kan? Orang-orang yang selalu ada masalah-masalah enzim pencernaan, biasanya dia mengantuk kan, tadi lepas makan dia mengantuk, letih. Semua itu memanglah, maksudnya badan dia lambat untuk menguraikan makanan-makanan itu menjadi nutrisi yang boleh diserap oleh badan. Okey. Atomic enzyme ni dia adalah sejenis enzim pencernaan. So dalam atomic enzyme ni dia 3 benda utama, 3 benda utama dalam enzim atomic ini. Of course, yang pertama, dia ada semua enzim-enzim yang digunakan untuk pencernaan. Maksud dia ada enzim pencernaan sebanyak 6 jenis. Dia ada amylase untuk menguraikan karbohidrat, kanji yang kita makan tu, nasi. Okay. Dia ada apa lagi? Dia ada protease untuk mencernakan protein. Dia ada lipase ni untuk apa? Mencernakan lemak. Dia ada apa? Selulase apa? Dia untuk mencernakan fiber, serat dalam badan kita kalau kita makan. Dia ada lactose. Lactose tu apa? Untuk mencernakan fiber juga. Dan dia juga ada bromelain untuk mencernakan protein. Jadi semua 6 jenis protein enzim ni ada dalam atomic enzyme untuk bantu mencerna. So dia macam gitulah, macam gunting lah. Okey, gunting. So imagine enzyme ni macam gunting . Okey, dia akan gunting semua apa kita makan supaya dia boleh menjadi kecil-kecil untuk diserap oleh badan kita. Dia ada juga ini nenas. Nenas ni pun natural. Kita ambil dari Thailand untuk pencernaan, dia baik untuk anti-inflamasi dan banyak jenis. So Atomic telah menggunakan teknologi membekukan sejuk dalam proses sebab kalau kita masak nenas ni, dia akan hilang semua nutrition yang dalam tu. Jadi 6 jenis enzim pencernaan. Kedua, perisa nature dari nenas dan juga kandungan nenas. Dan ketiga ialah vitamin B. Vitamin B ni core enzyme. Apa tu core enzyme? Bila enzim ni nak berfungsi dengan lebih berkesan pada tahap optimum, dia kena ada dia punya core enzyme. Dalam vitamin B ni ada 3 jenis benda utama, iaitu biotin, ada pentatonic acid dan vitamin B1. So ingat tadi 3 benda kenapa atomic enzyme bagus. Yang pertama tadi, ingat lagi, sebabkan dia ada 6 jenis enzim pencernaan tadi. Ingat tak? Kedua, dia ada nenas menjadi
Okey, sejenis buah yang sangat-sangat baik, okay, dan sedap kalau kita makan coenzyme ni. Dan ketiga, dia ada coenzyme, dan coenzyme inilah vitamin B, iaitu B1 pentatonic acid dan juga biotin. Tiga-tiga benda ni memang khas membantu fungsi enzim pencernaan ni bergerak daripada kereta kancil menjadi kereta Porsche. Dia laju. Bila seseorang tu dia punya enzim pencernaan tu tak bagus, dia tak boleh pecahkan dengan baik. Maksud dia, makanan yang dah makan tu tak boleh dia serap molek oleh badan kan. Maksud dia tak boleh serap. Jadi dia tak boleh diceraikan. Sebab tu bila kita makan coenzyme ni, dia akan bantu kita untuk mencernahkan makanan dalam badan kita, perut kita ni, terutamanya supaya dia cepat lagi dipecahkan kalau halus dan diserap menjadi energi. Maksud dia tak mengantuk. Biasanya kalau kita nampak kawan-kawan kita yang boroi dan suka tidur lepas makan, orang-orang itu saya rasa sangat-sangat sesuai cuba coenzyme ni. Atomic coenzyme ni sebenarnya dia sesuai untuk semua orang. Maksud dia semua budak-budak pun boleh makan hingga orang dewasa. Of course, bila usia meningkat, kita punya enzim ni akan jadi tak efektif. Jadi orang-orang yang berumur, memang sangat-sangat sesuai makan ni lah. Coenzyme atomic ni dia dalam bentuk serbuk. Dia seperti kata orang dalam tube seperti vitamin C sachet, dan dia dalam bentuk serbuk. So sangat-sangat senang makan. Kita buka aje terus telan. Ada orang nak campur dengan air boleh, ada orang nak makan direct pun boleh, tak ada masalah. Dan senang untuk dibawa ke mana saja dan sangat-sangat sedap. Budak-budak makan ni mesti suka punya. Dia akan nak minta lagi biasanya. Ada orang yang tak boleh makan ke? Ada ke orang-orang tertentu? Biasanya sesuai untuk semua orang pun, namun kalaulah ada orang itu dia alergik kepada nenas, iaitu kita panggil bromelain. Bromelain ni sejenis kandungan dalam nenas. Nasihat saya kepada mereka yang makan coenzyme ini terutamanya, bila you makan minum coenzyme ni, jangan makan bersama dengan air soda. Contoh, cola lah, 7up lah. Minuman soda ni, dia punya gas ni, dia punya acid pH dia, acid pH tu akan membuatkan enzim yang kita makan tu tak aktif. Dan juga, janganlah minum air terlampau panas. Contohnya kita makan coenzyme, lepas tu kita minum air kopi panas. Dia mungkin akan menyebabkan enzim tu kurang berkesan. Kalau anda makan produk kalsium ni, dia agak tak suka dengan enzim ni lah, kata orang. So bila dia makan sama-sama, dia akan tak berfungsi dengan baik. So kalau you nak makan kalsium, you just makan separate time lah. Kalau makan kalsium pagi, you makan coenzyme tengah hari ke malam ke. Kalau you makan ubat-ubat seperti ubat-ubatan daripada doktor tu, biasanya you selang setengah jam ke sejam makan lah, juga okey. Tak ada masalah. Dia makan satu sachet bukan? Yes, dia boleh makan satu sachet sehari, ataupun dia nak makan lebih pun it's okay. Kalau biasanya kawan-kawan Jason dia makan 1 ke 2 lah, ada yang makan 3 juga. Tapi for me, once a day is enough lah. First of all, yang saya minat tentang coenzyme atomic ni adalah sebab dia gunakan nenas. Nenas tu memang natural dan di-preserve betul-betul bila dia hasilkan produk ni. Dan dia letak coenzyme sekali. Maksud dia, dalam produk itu, dia ada enzim. Tapi dia tak bagi coenzyme. So maksud dia bukan bagi gunting. Dia bagi minyak untuk melincingkan gunting untuk menggunting. Coenzyme ni dia boleh makan bila-bila, sebelum dengan selepas. Maksud dia dekat dengan masa makan lah. Sebab masa itulah makanan kena dicernahkan kan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat berhujung minggu. Okey, selamat malam. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.